Alright. Baru nak record. Korang tak ingat kan? Okey. Kita lihat kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan seperti di Suseo, Wonju, Gangneung, Gyeongbu dan juga Honam. Honam. Jadi itulah kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan. Kemudian di China pun ada juga, iaitu landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing Shanghai, iaitu masa perjalanan antara Beijing ke Shanghai dapat dipendekkan dan kelajuannya adalah antara 250 km hingga 300 km sejam. Laju gila. Yes, the bullet trains are fast because of the aerodynamic. Yes, itu betul. Dan satu lagi, penggunaan kuasa magnetik itu menyebabkan dia boleh bergerak lebih laju. Itu antara dua sebab kenapa bullet train memang laju gila. Is there anyone here yang pernah naik bullet train? Pernah naik Pernah naik bullet train tipu. Okey. Baik, tak pernah kan? EV tercicir taklah, tak ada. Tapi korang pernah naik kereta api? Pernah naik kereta api? LRT. Pernah Pernah, cikgu. Okey, pernah. Yalah, takut ada yang kata tak pernah tapi sebenarnya pernah. Kan? Iaitu yang dekat pasar raya tu, yang bentuk kereta api tu masuk 50 sen kan dia naik macam tu. Siap lagu lagi. Okey, mungkin lagu ni kot. Sambil naik kereta api. Okey. Okey. So itu kereta api yang masuk 50 sen. Kan? Tapi itulah kan, masuk 50 sen je. Main tu. Tapi lepas tu dah habis lagu, nangis. Nak naik lagi. Padahal tak pergi mana pun. Dah, ayah kamu masukkan lagi duit. Naik lagi. Kamu pun jalan. Siap lagu lagi. Jadi so siap lagu lagi ya. Okey. Okey. Baik. Itu adalah pengangkutan darat. Baik. Di Asia juga kita lihat pengangkutan udara. So lapangan terbang adalah antara pintu masuk utama ke sesebuah negara. Okey, semua negara di Asia mempunyai lapangan terbang. So di sini menunjukkan antara lapangan terbang utama di Asia, iaitu lapangan terbang antarabangsa Domodedovo, Moskow. Iaitu salah satu hub penerbangan terbesar di Rusia yang mengendalikan 28.5 juta penumpang pada tahun 2016. Okay. My friends are saying that motorbike are fast, but how to explain them that cars are faster than motorbike? Sebenarnya, ramai yang kata, don't say anything. Baik, sebenarnya berilah apa juga kenderaan yang terlaju di dunia ni bergantung kepada pemandunya. Kalau kereta kamu, macam cikgu sendiri diberikan kereta Lamborghini, cikgu nak bawa laju-laju ke sampai 200? Tak. Cikgu bawa 120 je. McLaren diberi pun sama juga. Tapi kalau kereta itu diberikan kepada pemandu racer ke pelumba-pelumba di track ke kan, dia akan bawa lebih laju. So bukan kereta itu yang lebih laju atau tidak, tetapi bergantung kepada pemandunya. Itu lebih kuranglah korang, betul. Baik, lapangan terbang antarabangsa Domodedovo iaitu di Moskow satu, kemudian lapangan terbang antarabangsa Dubai iaitu lapangan terbang yang tersibuk di dunia, mengendalikan 83.6 juta penumpang pada tahun 2016. Dan satu lagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur iaitu KLIA ataupun setengah orang panggil apa tahu? Clear. Jadi salah satu hub penerbangan utama di Asia Tenggara iaitu KLIA
dan juga mengendalikan 52.6 juta penumpang pada tahun 2016. Memang ramai dan moden. Yes, yang termoden adalah lapangan terbang antarabangsa Dubai. Okay? Yeah, sebab itu maklumat-maklumat ini pada tahun 2016. Kalau tanya 2021, lengang. Tak ada orang pula. Ya, betul Aaron. Okay. Kemudian lapangan terbang antarabangsa Chengdu, okey, iaitu di China, hub penerbangan terbesar di China iaitu lapangan terbang antarabangsa Chengdu. Okey, mengendalikan 46 juta penumpang pada tahun 2016. Okey. Yes. Baik. Kemudian kita ada lapangan terbang antarabangsa Tokyo. Salah satu daripada dua lapangan terbang utama di Greater Tokyo mengendalikan lebih daripada 80 juta penumpang pada 2016. Itu di Jepun. Lag sangat ke? Ada sesiapa yang menghadapi lagging tak sepanjang cikgu mengajar ni? Okey, Aaron kata tak. Yang lain-lain ada tak lagging? Tak ada cikgu, okey je. Alright. Thank you. Okay, so kalau ada lagging tu, okay, boleh. Smooth like butter. Okay. Baik, seterusnya, lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. So, lapangan terbang yang unik ini kerana tapaknya wujud akibat penambakan laut dan mengendalikan 70.5 juta penumpang. Dan kalau kamu pernah tengok lapangan terbang antarabangsa Hong Kong ni antara lapangan terbang yang kita kata paling bahaya sebab dia berhampiran, kiri kanan dia banyak perumahan-perumahan, apartmen yang tinggi juga. So dia memerlukan pilot yang benar-benar expert untuk menurunkan kapal terbang di lapangan terbang antarabangsa Hong Kong ini. Memang hebatlah. Sebab dia punya lapangan terbang itu dibuat di kawasan, sebenarnya itu laut, tetapi ditambah menjadi kawasan lapangan terbang. Siapa yang dah biasa main flight simulator, dia tahulah. Dia tahu. Dan di Singapura kita ada lapangan terbang antarabangsa Changi, iaitu lapangan terbang terbaik di dunia, dan mengendalikan 58.7 juta penumpang. Kalau ada yang bertanya, cikgu, kenapa lapangan terbang ini terbaik di dunia? Bukan kerana fasilitasnya yang terbaik, tetapi sistem yang digunakan itu adalah sistem yang terbaik. Nampak tak? Sistem yang terbaik. Jadi, itulah berkaitan dengan lapangan terbang yang wujud di kawasan Asia. Banyak penambakan laut. Tak, ini mana-mana yang penting sahajalah, Aaron. Okey, penambakan laut ni maksudnya adalah kawasan tu dulu laut. Kemudian ditambak dengan pasir dan tanah yang banyak supaya lama kelamaan kawasan itu daripada laut bertukar menjadi kawasan tanah. Dan daripada kawasan tanah itu mereka akan buat pelbagai kemajuan. Dan negara kita ada buat seperti di Melaka. Macam cikgu cakap kan, kalau kamu lihat Mahkota Parade, sebenarnya back to 1980s, dekat Mahkota Parade tu, itu dulu kawasan laut. Tak ada tanah pun. Cikgu ingat lagi. Sebab kecil-kecil dulu cikgu selalu pergi situ. Kemudian 1990s mereka tambak laut itu. Kemudian bila dah tanah tu tinggi, maka mereka membina kawasan-kawasan perniagaan di situ. So itu penambakan laut. Begitu juga di Danga Bay. Betul. Itulah dia penambakan laut. Tambak dia tambak. Baik. Kemudian kita lihat pengangkutan air. Pelabuhan. Pengangkutan air bagi cikgu adalah pengangkutan yang dikatakan sebagai paling lama dan paling banyak digunakan di seluruh negara di Asia kerana
untuk urusan perdagangan. So kalau kita lihat di sini, peta ini menunjukkan iaitu pelabuhan-pelabuhan yang penting di Asia, seperti kalau kita lihat ini pelabuhan Jawaharlal. Pelabuhan Jawaharlal ni di India, pelabuhan kontena terbesar yang mengendalikan 55% daripada jumlah kontena di pelabuhan-pelabuhan utama di India. Dan kalau kamu nak tahu, nama Jawaharlal ni adalah sebenarnya nama Presiden India yang pertama, iaitu Jawaharlal Nehru, Presiden pertama negara India. Yes. Okay. So ini nama pelabuhan Jawaharlal. Kemudian kalau kita lihat di sini, ada juga pelabuhan di Jepun, iaitu pelabuhan Tokyo. So pelabuhan Tokyo mengendalikan barangan runcit, makanan, kertas, bahan binaan dan sebagainya untuk keperluan penduduk dan industri setempat. Harus diingat bahawa negara Jepun memang negara pulau, tetapi negara dia banyak kawasan gunung ganang. So dia tak banyak tanah untuk pertanian, untuk perindustrian. Sebab itu Jepun banyak mengimport barang makanan daripada luar. Dan kalau kamu ingat banyak jenama-jenama kenderaan datang daripada Jepun, seperti Mitsubishi, Honda, kemudian kita ada Toyota, kita ada Nissan kan. Semua itu kebanyakan kilang-kilang mereka bukan berada di Jepun, tetapi berada di negara-negara luar, seperti di Malaysia, di Thailand, dan juga di China. Di sanalah kilang-kilang kereta itu berada. Nampak tak? Sebab Jepun kekurangan tanah untuk perindustrian. Yes. Baik. Kemudian kita ada pelabuhan Hong Kong, salah satu pelabuhan paling sibuk di dunia dan terlindung daripada bencana alam, efisien dan juga sistematik. Sebab pelabuhan Hong Kong ni berada di atas pulau. Dia di atas pulau, jadi sebab itu dia sangat strategik. Sangat strategik. Sebab tu paling sibuk pelabuhan Hong Kong. Dan pelabuhan Singapura. Pelabuhan Singapura kita tahu mampu menampung kira-kira 1,000 kapal kontena pada satu masa. Jadi ini contoh-contoh, contoh-contoh pengangkutan seperti pengangkutan air, pengangkutan udara dan juga pengangkutan darat. Nampak tak? Baik, Nitu Satri. Apa tu? Okey. Baik. So itu berkaitan dengan kemajuan pengangkutan yang ada di negara Asia. Negara-negara Asia. Okey, ada soalan nak tanya? Sebelum kita meneruskan. Ada soalan nak tanya tak? Yes. Apa yang silap? Adila Arisha nak tanya apa-apa? Ataupun juga mungkin siapa lagi? Ada siapa nak tanya? Tak ada. Tak ada, cikgu. Okey, tak ada. Baik. Cikgu sebenarnya teringin nak bawa kamu berjalan sebenarnya hari ni. Okey. Nak berjalan tak? Okey. Nak berjalan ya? Boleh je. Boleh je. Okey. Cikgu try untuk bawa kamu berjalan. Alamak. Sekejap. Okey. Okey, boleh dengar suara cikgu Boleh dengar? Boleh. Okey, bagus. Boleh dengar. Tak nampak skrin. Cuma tak nampak skrin kan? Okey, kenapa hitam? Sekejap lah. Okey. Sekejap. Okey.
Muka tak ada, kenapa hitam? Okey. So, kejap. Okey, sekejap. Cikgu setting. Nampak cikgu setting ni. Boleh nampak Google Earth ni? Okey. Nampak sebenarnya ini cikgu gunakan apa? Mana? Okey. Okey. Boleh nampak Okey, baik. Nampak teknologi. Okey. So, okey, lawa. Okey, boleh boleh. So, cikgu sendiri ada dalam Google Earth ni lah. Okey. So, kita akan pergi ke Asia. Okey, kita pergi ke mana? Okey, kita nak pergi ke terusan ataupun Suez. Okey, yes. Okey. Right. Kita lihat okey, sekejap. Okey. Baik. Satu persoalan. Ni first class. Oh ya ke? Cikgu, macam mana nak buat video gaming? Macam cikgu ni buat ni lah. Okey. Muka cikgu. Okey. Okey, boleh nampak clear ke tak clear? Clear tak? Okey. So, baik. Apa yang lighting pun cantik. Okey. Baik. So, kita nak lihat di sini, okey, bahawa sebenarnya apa yang kita nak lihat di sini iaitu berkaitan dengan terusan Suez. Kenapa Aidin? Kenapa? Okey. So, kamu nak tahu tak bahawa okey, pada setiap daripada zaman zaman kita kata sebagai zaman Kesultanan Melaka lagi sampailah sekarang, kebanyakan orang-orang daripada Eropah kalau nak pergi Asia, mereka akan menggunakan jalan laut. Okey, contohnya daripada UK tu mereka akan turun ke bawah, sampai ke Afrika, dan daripada Afrika ini mereka akan naik semula ke atas ke Arab Saudi dan kemudian terus ke Sri Lanka dan melalui Malaysia. Jadi jumlah ataupun jarak perjalanan yang mereka lalui adalah lebih kurang 12,000 kilometer. Tetapi apabila mereka pada tahun 1800, British dengan kerjasama kerajaan Mesir, mereka telah membuat satu terusan, iaitu terusan Suez kat sini. Buatan manusia ni sepanjang 186 kilometer. 186 kilometer, dan kapal-kapal akan melalui kawasan ini untuk cross. So tak perlu lagi turun ke Afrika, mereka cross kat sini dan mereka akan terus lalu ke Laut Merah, lalu sebelah Arab Saudi dan terus ke Malaysia. So kita nak lihat di sini iaitu keajaiban binaan manusia, iaitu terusan Suez ini. So ini terusan Suez. Panjangnya 186 kilometer, dan terusan ini mereka korek sendiri. Ya, nampak tak? Kalau kamu lihat ada air dekat laluan air ni, kalau kamu lihat ini laluan air dia, dan panjang dan lurus. Panjang dan lurus, inilah dia terusan Suez, di mana menjadi tumpuan banyak kapal-kapal untuk lalu dan mereka nak meneruskan perjalanan ke Asia. Inilah dia kita katakan sebagai
sebagai terusan Suez. Dan nak turun tak? Ini satu pertanyaan. Nak turun tak tengok terusan Suez ini? Okey. So mungkin ada yang berkata okey je. Okey. Okey, so kita boleh lihat. Okey, mungkin kita boleh lihat apa yang ada di kawasan ini, iaitu kawasan terusan Suez ni. Baik, ini kawasan pembinaan di tepi terusan Suez. Di mana kalau kita lihat, nampak tak ada kapal lalu tu? Itu terusan Suez. Tu yang panjang tu, kamu nampak biru je dekat kapal tu kan? Itu terusan Suez. Dan kamu tengok sebelah sini dan sebelah sana apa yang ada? Iaitu ada padang pasir. Padang pasir bermakna kawasan ini iklim gurun panas. Panas dia. Okey. Bayangkan seolah-olah yang itu adalah sungai tetapi dilalui oleh kapal apa ni? Iaitu kapal kontena. Nampak tak? Kapal kontena takkan lalu kat sungai. Itulah dia terusan, iaitu dipanggil terusan Suez. Itu buatan manusia. Betul. Memang laluan dia sangat sempit. Dan baru-baru ini, kalau tak silap cikgu, baru-baru ini telah berlaku di mana ada kapal yang melintang. Okey, dia terkandas dan melintang menyebabkan terusan ini tidak dapat dilalui. Kalau tak silap cikgu, bulan lepas agaknya. Okey, kapal tu melintang, so melintang terusan ini maka tak boleh tak boleh lalu. Jadi terpaksa diberhentikan laluannya. Laluan itu terpaksa dihentikan sekejap bagi untuk mereka memperbaiki laluan itu semula. So ini terusan Suez kalau kita lihat. Nampak tak? Lurus saja. Dan ini hebatnya iaitu buatan manusia. Itu cikgu rasa memang hebatlah. Buatan manusia macam ni memang hebat dia. Memang hebat. Macam mana manusia boleh korek sepanjang-panjang ini untuk laluan. Okey. Dan ianya panjang sampai sini lah. Dan perasan tak? Kiri kanan tu padang pasir. Padang pasir. Hebat tak hebat lah. Betul? Okey. Ya, perdagangan dia tak terjejas kalau lalu Afrika, tetapi terlalu jauh. Terlalu jauh dan itu merugikan. Okey, betul. Sangat sharp dia orang bina. Nampak tak? Nampak tak? Bagaimana? Ini terusan Suez ni. Terusan Suez ni korek, manusia yang korek tahun 1800 dulu, dan bayangkan kapal sebesar-besar kapal boleh lalu. Dan jaraknya bukan besar mana pun. Lebar dia batu je. Lebar yang ini je. Okey. Dan kita lihat kiri kanan ada apa? Padang pasir. Nampak? Kiri kanan padang pasir. Ui, panas ni. Nampak? Ini kita di atas kapal. Kiri kanan pasir. Ya Allah, macam mana dia orang buat ni? Hebat betul lah. Boleh. Ya, okey. Kapal. Ya, sekarang kita pakai kapal terbang. Tetapi kapal terbang tak boleh bawa muatan kontena yang besar-besar dan banyak. Kapal boleh. Kapal terbang tak boleh. Kalau letak kontena banyak-banyak, tak terbang dia. Kan? Dia akan jadi macam ni je. Okey, dia macam ni je. Okey.
Patutnya kapal terbang naik macam ni kan. Dia macam ni. Sudah. Nak pergi mana tu? Kan tak boleh take off. Jadi jadi itu jadi satu masalah pula. Okay. So ini adalah terusan Suez dan okay, kalau kita lihat ini terusan ini telah memendekkan jarak perjalanan kapal daripada Eropah sampai ke Asia. Okay. Tetapi okay, ada tak terusan-terusan lain yang nak dibina seperti terusan Suez ini? Ada, iaitu di Asia. Diorang nak buat kat mana tahu? Dulu ada cadangan nak buat dekat sini. Dekat Thailand. Okey, iaitu tunjuk video. Video apa? Okey. So sebenarnya diorang nak buat laluan okey yang memotong kat sini tau. Kat sini. Diorang nak buat satu terusan daripada kita kata daripada sini sampai ke sini. So diorang nak cross. Nampak tak? Diorang nak cross kat situ. Supaya apa tahu? Bila kapal-kapal daripada India, daripada China, daripada negara barat boleh melalui sini dan terus cross ke negara China. Tapi apa yang akan berlaku kalau terusan ini dibina di sini? Apa yang akan berlaku? Okay. Apa yang akan berlaku kalau terusan itu dibina di situ? Apa yang akan berlaku kepada Malaysia? Apa yang akan berlaku kepada Malaysia? Agak-agak kamu. Yes, betul Kobra. Pelabuhan Melaka, malah pelabuhan Singapura yang dekat bawah itu juga akan terjejas. Sebab apa? Sebab kapal-kapal tu dia tak akan lalu ke bawah. Mesti diadakan cross terus kat situ. Dan ini akan menjejaskan perdagangan di Malaysia, di Indonesia dan juga di Singapura. Sebab itu mereka tak proceed untuk buat terusan di situ. Terjejas perdagangan. Sebab selama ini kalau kapal-kapal daripada India, daripada barat, kalau mereka nak pergi China, mereka akan lalu Melaka, lalu Singapura, lalu Sumatera dan mereka akan berhenti di situ. So, sebelum mereka naik terus ke China. Tapi kalau buat terusan di situ, maka kapal-kapal tak akan lalu ke bawah lagi. Semua akan cross kat situ. Dan itu merugikan. Sebab itu projek ini tidak diteruskan. Sebab ya boleh berlaku konflik dan juga boleh menyebabkan berlaku pergaduhan antara negara dan boleh mencetuskan peperangan. Boleh mencetuskan peperangan ya. Jadi sangat bahaya. Sebab itu mereka tak proceed untuk meneruskan cadangan itu, iaitu cadangan membina terusan ini. Okey. So itu kita telah lihat tentang pengangkutan air dan kemajuan yang telah dialami di kawasan Asia. Dan kalau kita lihat pengangkutan darat, seperti di China, di Korea dan juga di Jepun, memang telah mengalami banyak kemajuan. Yes. Boleh? Innovation. Sebab pelabuhan je boleh cetus peperangan untuk pengetahuan kamu ya. Siap. Cikgu kena kejap Cikgu kena off record. Bahaya. Bahaya kena off record sekejap. Iaitu mana off record?